اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Ati Baridah, muka surat 48, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 48, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang masuk di bawah la ilaha illallah, itu tajuk dia. Yang masuk di bawah la ilaha illallah, yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah, telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara. Mana dua perkara? Iaitu istighna dan iftikar. Telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara. Telah maklum ni daripada huraian terdahulu lah. Telah maklum di sini daripada huraian yang terdahulu, yang masuk di bawah makna kalimah syahadah yang pertama, kalimah la ilaha illallah. Jadi telah maklum ni telah maklum daripada huraian yang terdahulu. Maknanya kalau tidak dihuraikan, kita nak maklum macam mana? Jadi telah maklum. Telah maklum ni telah maklum, yakni daripada huraian yang terdahulu. Masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Ni dia panggil kesimpulan lah. Ni dia panggil kesimpulan, ataupun dia panggil khulasah. Khulasah daripada tajuk yang terdahulunya di muka surat 45. Tajuk yang besarnya sifat-sifat yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat mana ni? Yang terdahulu bicara selesai sifat yang wajib bagi Allah, selesai sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul. Jadi sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung dalam dua kalimah syahadah. Kemudian syahadah yang pertama terdahulunya terkandung 41 sifat. Syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung 9 sifat. Kemudian dihuraikan hak syahadah yang pertama yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah di muka 45 terdahulu, yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Kemudian sifat-sifat yang terkandung di bawah istighna
Kemudian bicara sifat-sifat yang terkandung di bawah iftikar. Panjang dah bicara. Di sini khulasah dia. Telah maklum. Telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala, dan iftikar, berkehendak segala-gala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawah istighna, sifat-sifat yang terkandung di bawah istighna 23. 23 yang terdahulunya 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil bagi Allah, jadi 22. Satu sifat yang harus bagi Allah, jadi 23. 11 sifat yang wajib: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 9 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian 9 sifat yang mustahil bagi Allah yang terkandung di dalam makna istighna. Sifat yang mustahil ni kita bicara panjang dan mengelepas. Yang terkandung dalam istighna adalah hukum bagi sifat yang mustahil yang wajib kita i'tikadkan. Sifat yang mustahil akan tak terima, nak kata sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang akan hukum dia dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dan tidak bersifat dengan sifat mustahil yang sebelah tadi. Itu hak terkandung di bawah istighna. Sifat mustahil akan tak terima. Adam Allah akan tak terima, tak ada. Hudus Allah baharu akan tak terima. Fana Allah binasa akan tak terima. Jadi Maha Suci Allah daripada sifat Adam ada, sifat hudus baharu, sifat fana binasa. Itu yang terkandung di bawah istighna, sebelah sifat mustahil. Kemudian satu sifat yang harus Allah mengada dan meniada pun masuk di bawah istighna. Terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain dengan bahawa harus Allah mengada, harus Allah meniada. Kalau wajib Allah mengada meniada, tidak terkaya lah. Jadi macam kita lah, kita kan ada perkara yang wajib kita kerjakan, ada perkara yang jangan kita kerjakan. Mana adakah kita ni terkaya lepas? Tak lepas lah kitanya. Kita berikan, kita terikat. Tak terkaya kita, tak lepas, terikat. Ada perkara yang wajib kena buat, ada perkara yang jangan buat, kan terikat tu. Allah Ta'ala mengada meniada harus. Jadi harus mengada meniada masuk di bawah iftikar, bawah istighna juga. Terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala-gala. Dan di bawah iftikar 18. Di bawah iftikar 18. 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. 9 sifat yang wajib bermula daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu 11 sifat yang wajib bagi Allah, 9 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian 9 sifat yang mustahil. Hukum pada sifat yang mustahil 9 tu masuk iftikar. Mana hukum dia? Allah tidak berbilang, Allah tidak lemah, Allah tidak bersifat dengan sifat karahat, Allah tidak bersifat dengan sifat jahil, Allah tidak bersifat dengan sifat mati. Tu
Hukum kalau sifat mustahil, istihalatul mustahil yang kita wajib i'tiqad, hukum itulah yang kita wajib i'tiqad yang masuk di bawah sifat masuk di bawah makna iftikar. 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. Maka jumlah ni nak capur semua sekali. Maka jumlah ni nak capur semua sekali, masuk di bawah la ilaha illallah, masuk di bawah makna la ilaha illallah. Masuk ni makna beri faham. Masuk ni makna reti kita di bawah la ilaha illallah, di bawah makna la ilaha illallah 41 yang sempurna. 41 yang sempurna. Gitu. Ada tak bawa kitab Faridatul Faraid? Ada siapa bawa kitab Faridatul Faraid? Tak ada. Dia ada orang ni semua kitab ada dalam satu beg. Jadi berat beg dia. Siapa di kelas barulah dibuka hak mana. Baru dibuka hak mana. Sebab apa? Dia kata kena bawa semua. Kena bawa semua. Dia ada orang dia satu-satu beg. Tak ada kitab Faridatul Faraid. 41 yang sempurna. Begitu. Saya mengaji ni pun tak ada buat catatan apa-apa ni. 41 yang sempurna tu lah. Timbul yang sempurna tu. Dalam kitab Faridatul Faraidnya tulis macam mana. Sebab kita parti Faridah ni adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Jadi masuk di bawah makna la ilaha illallah 41. Kemudian di muka surat sebelah tu pula 41 tu kemudian pergi ke pula kepada hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah 9, jadi 50. Di muka surat 49 tu dia hurang lagi pula. Jadi hak 50 yang wajib atas kita mengetahui secara tafsir satu-satu ni atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 13 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 36. Dengan bahawa yang terkandung di bawah la ilaha illallah 27 bukan 41. Sebab sifat yang wajib bagi Allah 13, sifat yang mustahil bagi Allah 13. Sifat yang wajib ni wujud sampai ke kalam 13. Sifat yang mustahil 13, 26. Satu sifat yang harus jadi 27. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah 9. 27 campur 9 36. Jadi 36 ini terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hak jalanan yang muktamad. Tapi kita masyhur dengan 50 aqaidul iman. Kemudian ada satu jalanan laginya yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 58. Itu tidak masyhur lah dan tidak muktamad. Adapun dalam jadual sifat 20 yang ada dahulu kan, ada pakat beli tu, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 68. 68. Dan jadual sifat 20 tu yang mana di bawah sekali tu didatangkan jumlah yang terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah adalah 68 aqaidul iman. 68 simpulan iman. 68. Tapi hak kita masyhurnya 50
yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah 41, yang terkandung di bawah makna Muhammadur Rasulullah 9, jadi 50. Itu hak yang masyhur kepada kita. Dia akan bicara di muka surat 49. Jadi sekarang ni dia selesailah hak bicara hak berkaitan dengan 41 aqaidul iman yang terkandung di bawah makna kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah tu pendek, tapi merangkumi akan aqaidul iman walaupun pendek. Sebab itulah orang kafir nak masuk Islam wajib mengucap dengan dua kalimah syahadah, sebab walaupun pendek dia merangkumi berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadah yang pertama, syahadah yang kedua merangkumi akan pegangan kita berkait dengan Allah dan berkait dengan Rasul, berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di bawah dua kalimah syahadah tu terkandung di bawahnya akan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, maka di bawah tu akan terkandung sekalian perkara agama. Sama ada perkara agama yang Nabi bawa datang hak gaib, ataupun perkara agama yang Nabi bawa datang hak amalan-amalan zahir. Jadi apabila terkandung di bawah dua kalimah syahadah yang orang kafir nak masuk Islam wajib ucap tadi itu, terkandung di bawah dua kalimah syahadah ni akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk berkait dengan malaikat. Nabi bawa tu. Kitab Nabi bawa, cerita kitab. Hari akhirah, hari qiyamah Nabi bawa juga tu. Jadi masuklah ke dalam tu. Ke semua rukun iman yang 6 perkara terkandung di bawah aqaidul iman yang 50. Tapi yang besarnya terkandung di bawah syahadah yang kedua itulah, Muhammadur Rasulullah. Apabila penyaksian bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti sekalian perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang kita akan beriman dan kita akan percaya. Termasuk sekalian rukun iman, beriman dengan malaikat, kitab dan hari akhirah, hari kiamat, dan juga akan beriman dengan sekalian hukum hakam yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada Allah, sama ada berkait dengan ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Itu semua terkandung di bawah aqaidul iman yang 50, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah yang wajib atau kafir nak masuk Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila orang kafir mengucap dua syahadah, berarti mereka akan terima sekalian perkara agama. Mereka akan terima sekalian perkara agama. Cuma orang kafir masuk Islam ni, dia mula-mula tu tak reti perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada makna dua kalimah syahadah tu, berarti mereka akan terima sekalian perkara agama. Tapi apakah perkara agama yang mereka wajib terima selepas mereka masuk Islam? Kena belajarlah. Jadi pada masa mengucap dua kalimah syahadah tu, dia faham makna penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Pengertian dia macam mana? Hak Nabi kita bawa yang datang daripada Allah, kamu yang naik saksi tadi, kamu kena terima. Sebab kamu mengaku dah Allah Ta'ala jiwa Tuhan, Allah Ta'ala lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Kamu mengaku, kamu menyaksikan dua kalimah syahadah tadi dengan sukarela, bukan dipaksa. Berarti kamu akan terima sekian perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa perkara yang Nabi bawa datang, orang hok baru masuk Islam ni tak tahu lagi. Lepas tu dia kena belajar lah. Tapi dia faham akan makna kalimah syahadah, hati dia kena seumpama tu.
Hati kena seumpama tu. Hati terima akan segala perkara yang datang oleh Nabi SAW. Itu cerita bab iman. Tapi cerita bab zahirnya, apabila orang kafir ni mengucap dua kalimah syahadah, berarti pada zahir mereka akan terima sekalian perkara agama pada zahir. Tapi sebenar-benarnya mereka macam mana, itu dalam hati perut mereka sendirilah. Kalau hanya mereka mengucap dua kalimah syahadah kerana ada kepentingan nak berkahwin, nak dapat bantuan, hanya setakat zahir jelah kita menghukum mereka. Hak batin hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan kemungkinan di permulaan mereka mengucap dua kalimah syahadah seumpama tu kedudukan hati mereka, tapi kemudian selepas mereka berkahwin dapat pengajaran agama yang sebenar, hati mereka pun terima, berimanlah mereka di saat tu. Tapi mereka Islam di saat mereka mengucap dua kalimah syahadah. Tapi masa mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka tidak terima di hati akan Allah dan Rasul. Kalau mereka terima di hati akan Allah dan Rasul, mereka akan terima di hati akan sekian perkara agama. Tapi mereka tak terima. Mereka tak percaya pun akan Allah dan Rasul. Mereka tak terima pun akan sekian perkara Rasul bawa datang. Tapi mereka terpaksa kena mengucap dengan syahadah kerana contoh kepentingan tadilah, nak berkahwin dengan orang Islam. Tak boleh berkahwin kalau tidak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab tu orang yang seumpama ni, apabila ada krisis, berlaku perceraian, mudah-mudah sahaja mereka kembali balik pada agama mereka asal. Sebab mereka hanya kut zahir sahaja. Tapi hati tidak percaya. Tapi kalaulah zahir mereka mengucap, hati mereka percaya, walaupun bercerai sekalipun, mereka kekal dengan kepercayaan mereka yang datang daripada zahir mengucap dua kalimah syahadah. Itu atas hati masing-masing, kita hanya menghukum zahir. Tapi nak ceritanya, kenapa kau orang kafir wajib mengucap dua kalimah syahadah apabila nak masuk Islam ni? Yang terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah akan beriman dengan Allah dan Rasul. Bila beriman dengan Allah dan Rasul, akan beriman dengan sekalian perkara yang datang oleh Rasul sekalian. Hati akan beriman dengan perkara gaib, hati akan percaya terima akan perkara ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Ini cerita orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Orang yang Islam warisi, orang yang Islam baka, Islam yang dipusakai, hati iman macam mana? Memanglah mereka tanpa mengucap dua kalimah syahadah, mereka dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun mereka tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah, mana tak pernah sembahyang lah. Kalau mereka sembahyang, dalam tasyahud tu ada dua kalimah syahadah. Mereka tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Bahkan mereka tak reti pun nak mengucap dua kalimah syahadah. Mereka tetap dihukumkan sebagai orang Islam yang mereka warisi daripada ibu bapa, selagi mereka tidak membatalkan Islam tersebut, sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan. Dengan perkataan, hak perkataan-perkataan menyebabkan terbatal Islam dia. Sebab dalam kitab Pati Paredah ni, di belakang tu akan didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang menyebabkan jadi murtad. Di muka surat 63 tu. Di muka surat 63 tu. Sebab murtad 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang salah. Ni kita boleh menghukum sebab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Ni. Ada perkataan yang menyebabkan jadi terbatal syahadah, terbatal Islam yang diwarisi dari ibu bapa, dan ada perbuatan yang menyebabkan terbatal Islam yang mereka warisi dari ibu bapa, tetapi tidak pernah keluar di perkataan di lidah mereka perkataan yang menyebabkan batal Islam, dan mereka tidak pernah melakukan perkara perbuatan yang membatalkan Islam. Mereka dihukumkan sebagai orang Islam sampai ke mati, walaupun mereka tak pandai mengucap.
Tapi iman mereka macam mana? Iman mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka daripada budak sampai ke balik, sampai ke tua, tak pernah pun bicara bab iman, bab akidah, maknanya Islam pada zahir yang diwarisi ibu bapa, yang tak pernah dibatalkan dengan perkataan, yang tidak pernah dibatalkan dengan perbuatan, tapi di sisi Allah tidak pernah beriman, kafir di sisi Allah daripada awal lagi. Pada ni. Tapi itu kita tak boleh menghukum. Pada ni. Walaupun dipanggil ada muqtada. Pada ada muqtada. Apa makna muqtada ni? Kalau sebut muqtada ni, dengung. Tahu dengung? Tahu tak dengung? Bukan dengung ngaji Quran tu. Dengung ngaji Quran tu mak tu lah tau. Kita panggil dengung tau. Bukan panggil dengung. Dengung lah. Bukan dengung masuk tu. Dengung ni masuk apa? Gini. Orang mai jumpa dengan kita, cara dia tu, cakapan dia tu, dengung dianya, dia nak minta pertolongan, tapi dia tak minta direct sebab dia malu. Tapi dari segi percakapan, tingkah laku dia, dengung dianya, dia nak minta pertolongan. Itu maksud dengung. Itu muqtada. Apa makna dengung? Ni mirip apa? Meh. Ada meh. Meh tu mirip tau. Kan meh. Demo ni ada meh lah. Dengan sianu-sianu kan gitu. Bukan meh lembu makan tu, bukan tu. Tu meh lah tu. Dia muqtada ni maknanya kalau tengok kepada mengucap budak pandai, tak ada iman tu. Walaupun ada muqtada seorang tu, haram kita menghukum. Bab iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada muqtada, dan mengucap budak pandai, ada iman. Tak boleh. Di sisi Allah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada muqtada, pada tengok kok zahir go, tak ada iman. Ambil iman mana? Pada kok zahir. Mana kita tak menghukum walaupun ada muqtada sekalipun. Itu hak Islam, hak warisi. Hak memang pakai mengucap pun tak pernah, tak pandai. Sama juga dengan orang Islam yang sentiasa beribadah. Imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Tu. Ada ni. Imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Lengkap tak? Keenam rukun iman. Tu. Islam memang Islam lah. Tapi imannya macam mana? Syahadah itulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan, Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar lah. Itu baru betul penyaksian Allah jua Tuhan. Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Bila Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar, membawa makna bahawa kesemua yang berlaku adalah datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Ada ni. Walaupun wahdaniyah secara pembahagian istighnaq dan iftikar masuk di bawah iftikar, tetapi keesaan wahdaniyah pada perbuatan masuk di bawah istighnaq juga. Kalau tidak keesaan Allah pada perbuatan, dengan bahawa ada perbuatan yang berlaku, perbuatan makhluk, contohnya perbuatan malaikat mudabbirati amra, malaikat mudabbirin, malaikat yang mengatur perjalanan alam, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini bapa malaikat. Ni ru'asaul malaikah, ketua malaikat empat ni lah. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Dipanggil mudabbirin, malaikat yang mentadbir alam. Kalaulah malaikat kepala hak empat ni, mereka mudabbir hakiki, yang mentadbir alam yang sebenar-benar.
Maka lucu la ilaha illallah, lucu sifat istighna dan iftikar. Mana terkaya Allah? Kalau Allah perlu kepada mudabbir, pengatur, malaikat tu sendiri. Lucu sifat istighna dan lucu sifat iftikar. Ni macam mana kita orang Islam yang la ilaha illallah ni. Betul-betul dok la ilaha illallah pegangan. Hak zahir itu memang Islam lah, sebab orang sini berapa sampai puasa pun tak tinggal. Hak iman macam mana? Istighna iftikar ni bicara bab iman. Bab imannya macam mana? Sebab terkandung di bawah makna la ilaha illallah istighna dan iftikar. Walaupun hak wahdaniyah masuk dalam iftikar sekalipun. Ada ni. Sebab masuk di bawah iftikar umum, ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu. Itu iftikar. Meratai ke semua yang berlaku datang daripada qudrah, iradah, ilmu Allah. Hak rukun iman yang keenam. Dan masuk dalam iftikar juga bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Wa imam makhluk tu para-para anbiya, wa imam makhluk tu para-para malaikah sekalipun. Masuk di bawah iftikar. Kalau para anbiya mempunyai perbuatan yang hakiki, kalau para malaikat mempunyai perbuatan yang hakiki, maka para anbiya, para malaikat tidak akan iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita orang Islam yang kita warisi, yang kita sentiasa lidah la ilaha illallah, itu zahir. Pegangan kita ada dak la ilallah, hak maknanya terkandung makna istighna dan iftikar. Hak bab iman, bab akidah. Yang mana umum, ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu. Yang maksud iftikar, inilah rukun iman yang keenam. Mana pun umum, ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu dengan bahawa semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Itu bicara la ilaha illallah. Ada syahadah yang pertama. Hak orang kafir ni masuk Islam satu, hak kita ni, hak Islam kita warisi. Betul lah, Islam kita warisi. Sampai tadi tak pandai mengucap dua kalimah syahadah pun, hukum zahir atas dunia orang Islam boleh berkahwin dengan dia. Bila dia mati, jenazahnya wajib disempurnakan, dimandi, dikafan, disembahyang dia dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab dia orang Islam. Walaupun tak pandai mengucap dua kalimah syahadah sekalipun, Islam yang diwarisi. Tapi bab iman itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara bab imannya, hak berkaitan dengan kita lah orang yang buat amal ibadat ni, orang Islam pada zahir supaya puasa tak tinggal. Hak la ilaha illallah tu lah istighna iftikarnya macam mana? Istighna iftikarnya macam mana? Hak terkandung di bawah makna la ilaha illallah. Jangan buat cerita mudah-mudah. Kadang-kadang buat cerita mudah-mudah je. Kita orang Islam ni semua ada kalimah la ilaha illallah ta'ala belaka. Beres belaka dah bab iman. Jangan mudah gitu. Orang Islam lah. Pada ni. Adalah kalimah la ilaha di lidah. Tapi di pegangan ada ke tak? Di pegangan ni bukan ada dak la ilaha di dalam hati. Dalam hati ni bergantung pada kekuatan dalaman. Kita nak masukkan kalimah la ilaha dalam hati. Nak masuk tu waktu zauq, waktu bicara bab kesucian dalaman. Yang kita naknya ada dak akidah la ilaha illallah dalam hati. Akidah tu. Ni kadang-kadang mengguna nama kalimah la ilaha illallah. Besarlah kalimah ni. Kalimah tu tauhid dia pandai. Pada Al-Quran menyebut yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah tu. Baca tarkih ni, baca ayat Quran tu.
yusabbitullahu allazina amanu, menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka beriman bil qauli sabit, dengan perkataan yang sabit, yang tetap. Apa dia qauli sabit? Kalimatut tauhid fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan akan orang yang beriman, orang beriman dengan kalimatut tauhid ketika di dunia dan ketika di akhirat. Ketika di barzah, Allah akan menetapkan hati yang beriman dengan bil qauli sabit, dengan yang perkataan yang tetap, iaitu kalimatut tauhid. Tapi orang yang beriman yang bukan hanya kalimatut tauhid di lidah sahaja, bicara kalimatut tauhid mudah-mudah, tapi macam mana pegangan hak kalimatut tauhid? Kita nak memasukkan kalimatut tauhid dalam hati. Nak memasukkan tu bicara bab basirah. Nak memasukkan kalimatut tauhid dalam hati, i'tiqad kalimatut tauhid tu dahulu. I'tiqad akan istighna dan iftikar terlebih dahulu. I'tiqad akan aqaidul iman ni, sifat Allah, sifat Rasul ni. Ni nak bicara nak memasukkan kalimat tauhid dalam hati. Nak masuk mana? Pergi hospital, belau hati, bubuh kalimat tauhid dalam. Nak masuk tu bergantung pada kekuatan dalaman. Tapi akidah kalimat tauhid ada ke tak? Akidah. Ada juga jenis mudah-mudah menafikan akan akidah kalimat tauhid dengan kerana bergantung kepada asbab. Bergantung pada asbab. Kan kita kan, kalau anak-anak bergantung pada ibu bapa, kalau isteri rumah tangga bergantung kepada suami, begitu. Ada ni anak-anak tak balik dah kedah tu, apa-apa bergantung pada ibu bapa. Makna kalau ibu bapa tak ada nak belajar macam mana, nak sekolah macam mana ni, besar belanja, tengok dia bergantung pada bapa dia. Ini bukan kanak-kanak, balik dah, ada catatan amalan dah. Tiba-tiba dalam kehidupan dia tu nak belajar ke nak apa ke, dia bergantung kepada bapa dia. Contohnya, kalau isteri serumah pula bergantung pada suami. Kalau suami tak ada ke, suami bermasalah dalam kerja ke, susah hati lalu isteri ni pula, dia bergantung kepada suami dia. Kalau kita kata kok apa kan? Gatung ngonek. Faham tak gatung ngonek? Faham gatung ngonek? Gatung ngonek ni gatung sungguh-sungguh. Gatung ngonek gatung sungguh-sungguh. Hak ni orang yang mensyirikkan Allah. Oh, karuk gitu. Itu dia bergantung kepada makhluk. Itu orang awam, hati lemah, iman lemah. Tapi bukan berakidah bahawa bapa dialah segala-gala, suami dialah segala-gala. Tidak. Berakidah segala-gala datang daripada kudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati memang bergantung sepenuhnya kepada makhluk, kepada asbab. Itu bicara lain. Jadi mudah pula. Jadi kalaulah mensyirik Allah seumpama ni, agak-agak ditanya. Ditanya pula agak-agak. Nak agak ke mana dalam bab agama ni? Kena-kena yang berceramah tu pun agak-agak juga. Karuk seumpama tu. Memang hakikatnya gitulah. Kalau anak memang dia bergantung pada bapa dia. Kalau isteri serumah memang dia akan bergantung pada suami dia. Yang suami pula yang bekerja ni memang bergantung pada majikan dia. Kita bergantung pada majikan. Kalau kerja hak jenis syarikat ni kok, jumpa dengan tuang dia tu, Allah punyalah. Sebab apa? Sebab dia buang kita. Nak cari kerja mana musim-musim gawat ni, musim-musim Covid ni, musim-musim gawat. Punyalah. Winapok ni tengah ni kepada majikan ni. Sebab apa? Kalau salah kita buat perkara yang dia tak berkenan,
dia buang kita, mengigalah nak kerja mana musim ni. Dia gantung siapa tu? Gantung pada majikan. Itu orang awam, hati yang lemah, bukan tidak berakidah. Itu warna kita tak bergantung pada asbab. Bergantung pada asbab lah. Tapi macam mana nak mengurangkan bergantung pada asbab? Itu cerita bab dalaman. Itu cerita bab dalaman. Kita cerita bab i'tiqad. Bukan nak memasukkan kalimah syahadah, kita nak berakidah dengan kalimah syahadah. Nak berakidah dengan kalimat tauhid ni, la ilaha illallah ni, istighna iftikar. Nak berakidah, nak memasukkan kalimah syahadah sampai kita merasai, menjiwai, tu berkaitan dengan kedudukan basirah. Dia kena letak satu-satu ni. Tetapi kalaulah di mulut ada la ilaha illallah tapi tidak berakidah dengan la ilaha illallah, tak ada istighna iftikar, tak ada lah bagai iman. Kalau tidak beriktikad. Jadi sekarang ni ada orang yang mudah-mudah sahaja dalam bab pegangan ni. Kita semua ada kalimah la ilaha illallah ta'ala belaka, iman beres belaka. Ni hak jenis hak mudah. Hak tadi pula tak ada akidah, tak ada iman tu, syirik kepada Allah sebab bergantung kepada makhluk. Tu dia mudah nak menafikan keimanan. Ada pula golongan beriman dah, dia kata. Dia mudah pasal tu pula. Ni dia ada satu. Ceramah okeylah, kita ni berpuasa bulan Ramadan. Tapi pergantungannya adalah kepada iman. Macam mana tu? Bergantung pada iman. Tapi dalam bab iman, kalimah tauhid, semua kita ada belaka, beres dah bab iman. Dia buat sesat gitu pula. Jangan mudah-mudah gitu. Satu. Tadi pula orang beriman, berakidah, tapi oleh kerana dia bergantung kepada asbab, dinafikan iman, dinafikan akidah, dinafikan tauhid, bukan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah kerana bergantung pada asbab. Kerana anak bergantung kepada bapa, isteri bergantung pada suami, mana samalah, bekerja bergantung kepada majikan. Dinafikan tauhid, mana mensyirikkan Allah. Jadi jangan awak mudah-mudah bab iman ni kena tumolek. Lepas tu apabila kejap di akidah, dalam bab nak lucu akidah, nak lucu iman, nak lucu tauhid, nak pastikan iman tu kuat. Kalau iman tu lemah, dibimbangi, iman tu akan rebah. Iman tak kuat, rebahlah. Paling ditakuti iman tu rebah, cabut adalah ketika nak mati. Tu paling ditakuti. Kalau masa nak mati iman tercabut oleh azabillah, su'ul khatimah, mati kafir, kekal ke selama-lamanya. Walaupun zahirnya orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Jadi jangan awak mudah-mudah berkaitan dengan i'tiqad akan la ilaha illallah, dan jangan mudah-mudah pula menafikan i'tiqad, menafikan tauhid orang yang berpegang dengan akidah la ilaha illallah. Jadi dua bercakap sekarang ni. Hak mudah, hak mudah bab iman, hak mudah cabut iman orang, satu kau tu. Mudah cabut iman, tak ada iman, tak ada i'tiqad, tak ada tauhid, mensyirikkan Allah kerana bergantung pada makhluk. Yang hebat laginya, tukar ceramah pun, saya pun mensyirikkan Allah juga, dia kata. Sebab apa? Saya bergantung kepada obat. Tak ada obat juga. Contohlah, kalau orang sakit lelah tu kan, ni ada dia panggil apa tu? Apa tu? Hak obat dia tu. Tak ada waktu kau. Kalau pergi mana-mana tinggal susah hati. Bergantung kepada ni apa ni? Obat lelah ni lah. Jadi saya pun mensyirikkan Allah juga. Ada tukang ceramah dia kata dia mensyirikkan Allah. Tapi tepat tu pula terima pula penceramah syirik, suruh dia balik lah. Jadi ustaz syirik juga. Ustaz pun syirik juga. Balik lah. Dia tak mahu ustaz syirik. Kambak kan lah. Dia syirik juga. Ni pening belakang. Ni pening. Kena beringatlah. Mari yang pelik-pelik seumpama tu.
Jadi kalimat tauhid tu la ilaha illallah tidak masuk di bawah makna masuk di bawah makna tu dua perkara, istighna dan iftikar. Ni yang akidah kita. Allah yang terkaya daripada segala-gala dan segala-gala iftikar berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali hak bicara bab keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Lepas tu dalam matan Ummil Barahi masuk di bawah iftikar adalah umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala, umum ta'alluq iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian difaham daripada iftikar juga bahawa tiada bekas akan sesuatu daripada bagi sesuatu daripada kainat daripada makhluk. Pada barang bekas ada ia, makhluk tak ada bekas sama sekali. Walaupun makhluk tu makhluk anbiya ataupun makhluk tu makhluk malaikah. Nabi-nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk Allah. Makhluk tidak ada perbuatan, kesemua yang berlaku adalah keesaan Allah pada perbuatan. Lucu keesaan Allah pada perbuatan, lucu istighna dan lucu iftikar. Walaupun wahdaniyah masuk di bawah iftikar sekalipun. Kita sebut tadilah, kalaulah perkara-perkara ni contohnya malaikah yang buat, maka Allah tidak istighna, Allah tidak terkaya. Allah perlu kepada pembantu untuk melakukan kerja Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Dan kita sebut sengaja sengeleng Allah. Kehendak Allah, sengaja sengeleng Allah, tapi semuanya ada hikmah. Allah menjadikan sekalian makhluk. Bila Allah menjadikan sekalian makhluk dengan sengaja sengeleng Allah, dengan iradah Allah, kehendak Allah, ada hikmah belaka. Kemudian nak menjalankan, nak mentadbirkan makhluk Allah, Allah perlu pada malaikat pula. Allah menjadikan segala-gala dengan kehendak Allah, sengaja sekalian Allah, ada hikmah dia. Kemudian lepas Allah jadikan segala-gala, Allah perlu kepada pembantu malaikat. Begitu. Lucu sifat istighna Allah dan lucu sifat iftikar Allah. Lucu akidah kalimatut tauhid la ilaha illallah, walaupun di mulut tu sentiasa tahlil dengan la ilaha illallah sekalipun. Jadi hak masuk di bawah makna la ilaha illallah akan istighna dan iftikar. Mana masuk di bawah makna la ilaha illallah akan aqaidul iman yang 41. Ini hak di bawah kalimah syarah yang pertama la ilaha illallah. Dia nak pergi pula kepada syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Arti Nabi Muhammad Rasulullah, yakni mengaku kita bahawa Nabi Muhammad sungguh jadi Rasul dan benar hadisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkandung di dalamnya, dalam Muhammadur Rasulullah, 9 perkara, 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Wallahu a'lam.